Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak terhingga, kerana dengan limpah rahmat kasih sayang Allah taala pada kita, ya maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Dia pilih kita jadikan sebagai hamba-Nya yang taat perintahnya, dapat tunaikan solat fardu satu hari satu malam 5 waktu. Dalam keadaan kita tunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, Allah pilih kita tunaikan fardu itu secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Ini yang dinamakan kesempurnaan solat dan kesungguhan dalam solat. Kerana apa tuan-tuan sedang hadirin hadirat? Kesungguhan dalam solat boleh dilihat daripada awalnya. Apa dia? Kita sentiasa jaga sembahyang 5 waktu. Itu tanda kesungguhan dalam solat, mendirikan solat 5 waktu. Kemudian nampak kesungguhannya dalam solat itu, 5 waktu itu kita dapat tunaikan di awal waktu.
Nampak kesungguhannya di awal waktu itu kita tunaikan dengan berjamaah. Nampak kesungguhan berjamaah itu kita tunaikan di mana tempat azan diazankan. Ini makam sungguh-sungguh dalam sembahyang. 1, 5 waktu kita tak pernah tinggal. 2, awal waktu kita tak tinggal. 3, berjamaah kita tak tinggal. 4, di mana tempat azan diazankan kita tak tinggal. Jadi tuan-tuan, inilah amalan yang Nabi tunjukkan kepada umat betapa pentingnya salat berjamaah di mana tempat azan diazankan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita sama ramai hari ini satu dunia Allah Ta'ala bangkitkan dengan subuh pagi, datangkan dengan waktu pagi, waktu subuh. Sama-sama bila masuk waktu subuh didatangkan panggilan-panggilan yang dikatakan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu azan adalah dakwah yang paling sempurna sekali. Kenapa sempurna? Kerana mengajak hamba Allah untuk kembali kepada Allah Ta'ala, tunaikan solat fardu secara berjamaah. Itu dakwah paling sempurna. Sama-sama kita doa selepas azan tadi apa? Allahumma rabba hazihi, ya Allah, inilah ya Allah da'watit tammah. Inilah dakwah paling sempurna. Maka tuan-tuan, hari ini kita telah sampai kemari dengan panggilan dakwah daripada Pak Bilal. Zahirnya sebenarnya tuan-tuan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat perkara yang Allah sangat suka. Jadi bersyukur kita hari ini Allah masih lagi pinjamkan kita umur sampai ke hari ini 18 Ramadan kita disampaikan. Adakah kita sampai ke 30 Ramadan? Belum tentu lagi. Jadi doa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita merayu pada Allah untuk kita sampai ke Ramadan akan datang 1444. Kalau hari ini ya Allah, Ramadan ini kau ambil aku ya Allah, maka apa amal yang kita nak persembahkan depan Allah Ta'ala? Mana cukupnya kita menghadap Allah. Andai katalah Ramadan kali ini Allah ambil kita, belum jumpa Ramadan 1444 nanti, 1444 belum jumpa lagi kita, Allah ambil. Agak ada can ke tidak ya tak? Untuk bawa bekalan cukup jumpa Allah. Tuan-tuan, hari ini kita dikurniakan Ramadan. Kata ulama, bila masuknya Ramadan ada beberapa kesempurnaan. Sebelum kita masuk kepada kitab kita sedikit, insya-Allah kita hukum-hakam salat berjamaah. Bulan Ramadan yang kita lalui pada hari ini dah masuk hari 18 tak akan sempurna. Kenapa tak sempurna? Kalau yang pertama ulama tu kata tiada siyam, tak ada puasa. Mana nak sempurna Ramadan? Yang pertama mesti ada puasa. Kalau tidak Ramadan kita tak sempurna. Jadi alhamdulillah Allah kurniakan kita kekuatan, kemampuan untuk kita berpuasa. Tapi di luar sana beramai lagi yang sama kalimah dengan kita, kalimah la ilaha illallah, tapi tak puasa. Yang kedua, dalam menyempurnakan puasa tu tak jadi sempurna kalau tak ada perkara-perkara yang kita laksanakan seperti yang dituntut oleh Nabi. Apa dia? Iaitu mesti ada qiyam. Apa dia qiyam? Ada bangun. Sebab itu dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi kata apa? Akan datang kepada kamu bulan agung, akan datang kepada kamu bulan yang karim, bulan yang mulia. Di situ nanti kita diperintahkan apa? Ja'alallahu siyamahu fariidah. Allah Ta'ala jadikan pada bulan itu puasa fardu. Selesai kita, habis selesai satu. Dalam puasa itu dituntut oleh Nabi dalam hadis dinyatakan apa? Wa qiyaman lailatan tatawu'an. Nak sempurnakan puasa tu kena bangun malam untuk solat-solat tatawwu'. Kita tak nafikan alhamdulillah. Lepas solat Isya kan kita terus bangun solat tarawih. Alhamdulillah kita dapat buat. Ya, yang 17 rakaat 5 waktu selesai kita buat. Tapi dalam hadis ini dituntut untuk bangun malam itu. Qiyaman lailah. Bangunlah malam tatawu'an untuk buat solat-solat sunat. Itu kesempurnaan puasa. Kesempurnaan Ramadan dengan puasa. Kesempurnaan puasa itu dengan apa tadi? Perbanyakkan solat sunat. Tinggal 12 hari lagi. Kita nak cari ganjaran yang lebih untuk Ramadan kali ini. Untuk bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak nafikan, semua akan pergi. Kalau tak Ramadan akan datang menunggu kita, kita dah tak jumpa. Sama ada kita jumpa dia ataupun macam mana, dia tak jumpa kita, itulah. Dan kesempurnaan puasa itu, lagi satu apa disebut? Qiraatul Quran. Kena banyak baca Quran. Jadi ada pengisian Ramadan dengan puasa. Dalam puasa macam-macam cerita.
Yang penting dua pokoknya dituntut sangat dalam puasa. Kerana supaya jangan kita tergelincir daripada lisan dan perbuatan. Perbuatan jangan tergelincir, jaga dengan sembahyang. Lisan jangan tergelincir, jaga dengan baca Quran. Kemudian Nabi sebut dalam hadis itu, pada akhir itu dinyatakan apa? Wastaghfiru. Kamu perbanyakkan ini. Ini yang ketiga untuk kesempurnaan puasa. Wastaghfiru. Banyakkan kamu bi'arba'ah. Dengan 4 khisal. Dengan 4 perkara. Apakah 4 perkara itu? Yang disebutkan 2 kalau kamu amalkan ketika itu, maka kamu duduk hidup di Ramadan penuh dengan ridhanya Allah. 2 perkara yang lagi satu, 2 perkara kalau kamu minta, iaitu dikatakan kamu memang tidak terkaya, mesti kamu nak. Okey, tadi yang pertama apa dia? Hidupkan Ramadan dengan berpuasa. Hidupkan puasa dengan qiyam, jaga solat-solat sunat. Solat wajib dah tentu saya kata. Hidupkan puasanya dengan banyakkan baca Quran. Yang ketiga, hidupkan puasanya itu dengan kata Nabi, banyakkan kamu zikir atau mohon, minta pada Allah. Apa dia yang pertama dan kedua? Mintalah pada Allah, buat penyaksian kepada Allah Ta'ala, engkaulah Allah, Tuhan yang disembah, tiada lain yang layak aku sembah ya Allah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai, kita dah laksanakan. InsyaAllah dapat kesempurnaan itu Ramadan. Kemudian apa yang kedua? Astaghfirullah. Wahai Allah, aku mohon ampun ya Allah. Ini 2 ni kalau kita banyakkan Ramadan ni, adalah kalimah-kalimah kita ini didengar oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan kita penuh dengan ridhanya Allah. Ini kalau 2 lah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Kata Nabi, ini 2 untuk raih ridha Allah. Apa lagi yang kedua yang kita mesti indah? Semua mesti indah. Mungkin saya pernah sebut di sini, semua mesti indah. Saya selalu cakap ulang-ulang, semua mesti indah perkara ni. Apa dia? Kata Nabi, banyakkan di Ramadan itu. Banyakkan apa? Banyakkan mohon syurga. As'alukal jannah. As'alukal jannah. As'alukal jannah. Kita lah mohon, ya Allah, aku nak syurga ya Allah. Ya Allah, aku nak syurga ya Allah. Apa dia yang keempat dalam kelompok yang kedua tadi? Yang kita semua nak. Tak ada seorang pun yang hidup kat dunia ni tak nak. Dia nak apa tahu? Allah, a'udzubika minan nar. Allah, kau jauhkan aku ya Allah, lindungi aku ya Allah dari api neraka. Allah, a'udzubika minan nar. Allah, a'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkan ya Allah, lindungi ya Allah aku daripada api neraka. Tuan-tuan puan-puan, Ramadan nak sempurna apa tadi? Dengan puasa. Puasa nak sempurna kena ada qiyam, kena dirikan sembahyang selain daripada sembahyang fardu yang 17. Puasa nak sempurna kena ada qiraatul Quran, baca Quran, baca Quran. Mana tahu nanti kita dah tak boleh baca lagi, ada masa nanti kita tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Boleh tengok sampai masa kita nak tengok, ya Allah, bukan tak pandai baca tapi tak boleh nak baca tengok gitu. Ketika itu ya Allah menyesal dia masa sehat kita tak buat. Dan apa lagi tadi selain daripada baca Quran, banyak yang zikir. Apa kata Nabi? Banyakkan bersyahadah kepada Allah, ya Allah, tiada Tuhan yang layak sembah kecuali-Mu ya Allah. Segala-galanya Engkau ya Allah. Di Ramadan, segala-galanya Engkau ya Allah. Segala-galanya Engkau ya Allah. Baik, senang, susah, apa lagi, sehat, sakit, rezeki sempit, rezeki luas, semuanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Sebab itu kita dah amalkan sebelum maghrib kan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ya Allah, ampun ya Allah, mohon ampun, astaghfirullah. 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 Manalah tahu dalam istighfar kita tak ada satu yang Allah Ta'ala nak dengar. Kemudian apa lagi? Allah, aku ni kalau tengok ni ya Allah, layak aku ni bukan syurga ya Allah. Amal yang aku bawa ni Allah, nak jumpa Engkau ni Allah, bukan syurga. Tapi kita, Nabi kata minta syurga. As'alukal jannah. As'alukal jannah. Kita lah, as'alu, aku mohon syurga ya Allah. Kalau kita lihat amal kita daripada kita akhir balik sampai kita umur 60, 70, 80 tahun ni, kita layak ya Allah, bukan tempat aku ni Allah syurga. Tapi Nabi kata di Ramadan nanti mohon syurga. Mohonlah syurga. Dan kalau kita lihat kehidupan kita daripada kita akal balik dulu, mana banyak yang kita buat, mana banyak baik yang kita buat,
Memang kita boleh tak, ya Allah ni tempat aku, ni kata ya ni bukan syurga, ni neraka. Tapi Nabi kata apa? Mohon jauh daripada neraka. A'udzubika minan nar. A'udzubika minan nar. Tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahanlah di Ramadan ni, di hujung-hujung hari Ramadan, dia tinggal 12 hari dan hujung-hujung hari, hujung setiap hari ada 10-20 minit kan masa dia tu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Nabi kata tu banyak-banyakkan. Banyak-banyakkan, subhanallah. Apa tuan-tuan? Ada infaknya untuk kita. Mudah-mudahan yang kita merajuk kepada Allah, kita buat pengakuan kepada Allah. Lepas tu kita beristighfar ya Allah. Kemudian kita mohon syurga, mohon jauh neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan, inilah kesempurnaan puasa. Kalau tak ada ni, subhanallah. Kenapa tadi ulama kata kesempurnaan salah satu baca Quran? Kenapa? Kerana Nabi sebut dalam hadis, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Nabi telah sebut dulu lagi tuan-tuan. Ini pun diulang, jaga-jaga dengan hadis ini. Sebab itu Ramadan ni kita cuba cuci hati kita dengan tadi itulah perkara tadi. Nabi sebut inna hadhil qulub. Dulu Nabi sebut pada sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang hati mereka bersih. Tapi Nabi kata apa? Ini nanti ni bahasa senang kan cakap. Hati-hati kamu akan berkarat. Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati-hati ni nanti akan berkarat jauh daripada kebaikan tau. Tak suka kepada kebaikan, suka kepada kemungkaran. Akan suka kepada maksiat. Hati-hati di ketika itu. Sahabat kata, ya Rasulullah, wa ma jila'uha. Ini kalau hati dah berkarat ya Rasulullah, ya Nabiullah. Macam mana ni nak bersihkan hati kalau dah berkarat? Nabi kata, hati kalau berkarat, dia cuba cara nak bersihkan bikathratin tilawatul Quran. Dengan banyak baca Quran. Mana tahu Ramadan ni jadi asbab untuk kita dapat istiqamah di luar Ramadan. Mana dia tahu tak? Kita cakap mana tahu je, tapi mudah-mudahan lah. Kita tahulah mudah-mudahan. Bila Ramadan ni kita lazimi dengan tadi tu zikir, dengan baca Quran. Mudah-mudahan nanti bila keluarnya Ramadan, kita terbiasa dengan Quran. Ya, hati di ketika lembutnya Ramadan. Di ketika lembutnya hati di Ramadan, ya Allah. Itu Nabi kata, bikathrah, dengan kamu kena banyakkan. Tadi sahabat tanya macam mana ni? Hati kalau karat macam mana ya Rasulullah? Jauh nanti aku dengan Allah, jauh dengan pada kebaikan, suka dengan maksiat. Mudah jawabnya. Bikathrah, dengan banyak tilawatul Quran. Dan yang kedua, Nabi sebut dua ni, ini ubat hati karat. Bikathrah tilawatul Quran wa dzikril maut, dan banyak ingat mati. InsyaAllah di Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di Ramadan azim, Ramadan yang penuh dengan keagungan. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat, limpah rahmat kasih sayang Allah. Allah pelihara kita dan kita doa. Saya pun berharap untuk jumpa Ramadan akan datang. Kita harap sangat untuk jumpa Ramadan akan datang ya Allah. Kerana apa? Ramadan 1444 akan datang. Kerana kalau Allah ambil saya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan orang yang sudah cukup untuk bawa amal jumpa Allah. Dan kalau saya ni ya Allah, kalau Allah ambil 1443 Ramadan yang kita bawa, ada rasa ni, rasa-rasa kita nanti menghadap Allah Ta'ala, kita sempit. Bekalan tak cukup lagi. Jadi mudah-mudahan ada lagi 12 hari, sempurnakan Ramadan dengan puasa. Sempurnakan puasa dengan bangun yang malam. Sempurnakan puasa dengan banyak baca Quran. Sempurnakan puasa dengan banyak doa. Tadi beberapa perkara. Jadi insya-Allah hari ini kita Allah pilih solat berjamaah. Ada perkara-perkara dan siapa-siapa yang masih lagi belum jelas, mudah-mudahan yang lepas dah saya dah ulangkan, insya-Allah ada penjelasannya. Tentang keuzuran yang mengharuskan meninggalkan solat berjamaah yang lepas. Panjang tu cerita yang lepas yang saya ulang semula. Perkara-perkara itu kalau menyebabkan kita tinggalkan solat berjamaah, dia juga jadi perkara yang boleh meninggalkan solat Jumaat sampai yang lepas lah. Sampai kita kata apa ni, takkanlah orang ni dia berniaga hari itu, kalau dia berniaga ni aku untung ni kalau berniaga ni. Orang ini boleh tak tinggalkan solat berjamaah? Kita kata tak boleh ni. Sebab dalam Al-Quran surah Jumaat dia kata bila diseru untuk Allah Ta'ala tinggalkan perniagaan, apa sekali tinggalkan. Bila disuruh untuk sembahyang, tinggalkan. Tapi tuan-tuan, ada golongan mereka yang hari ini kalau azan
dia terus berada di tempatnya, terus menjaga. Siapa dia? Orang yang menjaga ni tak pernah untung. Orang yang menjaga ni tak pernah datang ramai dia punya pelanggan. Tiba-tiba hari Jumaat tu datang ramai. Dia jaga dan dia rasakan ini kalau aku punya jaga ni keuntungan ini syarat. Keuntungan ni aku boleh bayar hutang-hutang yang dulu. Bukan keuntungan hari Jumaat untuk dia terus menambah harta kekayaan, menambah tak. Kalau dia menjaga hari Jumaat untuk menambah apa harta yang dia dah ada lebih lagi, maka hukumnya haram. Kerana di hari Jumaat nanti lepas Jumaat baru kamu bertebaran di muka bumi semula, sambung kerja yang tak selesai. Tapi tuan, perkara yang lepas. Begitu sekali halusnya ulama menyusunkan orang yang menjaga tak pernah untung, tak pernah datang pelanggan ramai, tiba-tiba hari Jumaat ada orang datang. Untuk yang membeli itu ramai, maka dia diuzurkan untuk datang solat Jumaat, bukan berjamaah, Jumaat lagi. Kenapa? Alasannya mesti dia berniaga untung hari itu untuk dia bayar hutang-hutangnya. Kalau dia tak ada hutang, dah biasa dengan untung, haram dia terus berniaga pada hari Jumaat. Wallahu a'lam bishawab. Maka tentang keuzuran yang mengharuskan meninggalkan solat berjamaah adalah juga merupakan keuzuran yang mengharuskan meninggalkan solat Jumaat itu. Dalam kitab kita muka surat 43. Semua keuzuran yang diiktiraf oleh syarak yang lepas yang kita dah sama-sama cerita berbulan-bulan boleh dijadikan sebab untuk meninggalkan solat berjamaah. Boleh juga dijadikan sebab untuk meninggalkan solat Jumaat. Jelas ayatnya. Okey, selain dari itu, jika kita katakan kalau tuan-tuan berpegang begini, hukum solat berjamaah itu wajib fardu ain. Rasa tak ada yang di kalangan kita yang mengatakan hukum solat subuh berjamaah fardu ain. Kita tak kata. Kita akan kata apa? Solat subuh fardu ain, solat subuhnya. Berjamaahnya fardu kifayah. Solat subuh tu fardu ain. Solat berjamaahnya fardu kifayah. Solat Jumaat itu bukan fardu kifayah. Dia fardu ain bagi tiap-tiap lelaki yang akil baligh. Fardu ain bagi dia. Siapa yang berpegang kepada kalau solat fardu itu wajib fardu ain, maka dengan keuzuran ini juga seorang itu terlepas daripada dosa meninggalkannya. Kalau di kalangan kita ada yang berpegang, tak salah kalau berpegang. Saya berpendapat, bukan saya, kita berpendapat kan? Kelompok ni berpendapat solat fardu berjamaah, solat fardu berjamaah adalah fardu ain. Jangan salahkan kelompok itu. Betul memang pendapat tu. Dan siapa yang berpegang kepada itu, boleh tak dia tinggalkan solat fardu berjamaah? Boleh sekiranya berlaku perkara-perkara yang terdahulu. Hujan yang sangat lebat, jalan yang licin lecak, lagi apa, rumah yang sangat jauh. Macam yang lepas apa? Menjaga harta, menjaga orang yang nazak, menjaga orang yang sakit. Dia ni kata, sekolah fardu tu wajib, kata dia fardu ain. Boleh tak dia tinggalkan? Boleh kerana ada sebab yang berikut. Yang lalu lah. Tak apa, tak pergi. Tapi bagi kita berpegang fardu kifayah. Dah tentu lagi kita ambil fardu kifayah. Bagi kita akan letakkan, tak apalah begini, aku kat rumah ni sibuk masak hari ni nak masak bubur lambuk ni untuk Ramadan, nak bagi satu kampung. Maka zuhur dia tak berjamaah, asar tak berjamaah, maghrib dia tak sembahyang. Maghrib dia kena sembahyang, maghrib tak berjamaah. Maka boleh tak? Boleh, kerana kita pegang fardu kifayah. Kenapa boleh tak berjamaah? Kerana kita tahu di masjid telah ada orang yang menunaikan solat berjamaah. Okey. Apa pendapat mana ni yang kata solat berjamaah fardu ain? Tuan boleh ambil Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali kata siapa solat fardu seorang diri, solatnya tak sah. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Solat fardu dengan berjamaah fardu ain. Tak ada seorang pun yang boleh sembahyang tidak berjamaah. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Imam Syafi'i fardu kifayah yang kita ikut. Orang dah pergi, orang lain ambil hukum mudah, aku tak payah. Sebab itu selesa je, selesa sangat. Dia tak tahu itu tanggungjawab dengan Allah. Orang ini tuan-tuan puan-puan, besok kalau dia dibangkitkan depan Nabi tu, dia nak jawab apa je?
Apa dia nak jawab? Dia sakit? Dia tak sakit. Nabi sakit 17 waktu. Nabi sakit 17 waktu. Nabi terus solat berjamaah. Kakinya terheret di atas pasir daripada tempat rumah Nabi tu sampai ke saf sembahyang 17 waktu. Kalau kita biasa nak dibangkitkan depan Nabi lah, di hari dakwa mendakwa. Sekarang hari ni sekarang dakwah mendakwah. Dibuatlah ni betul ni buatlah, ni tuntutan, ni buatlah ni kehendak Allah, buatlah, ini kehendak Rasul. Itu dakwah mendakwah. Tuan-tuan, esok hari dakwa mendakwa baru tahu dia. Nak bandingkan dengan Nabi. Kalau macam mana besok kelompok-kelompok yang tak hirau dengan berjamaah kalau dibangkitkan bersama dengan Abdullah ibn Ma'tum yang buta pun pergi juga berjamaah. Nabi bagi jawab tunai, pergi berjamaah. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana dengar. Dia buta tapi dengar. Dengar apa tu? Dengar azan. Sekarang berapa ramai yang dengar azan tapi tak kisah dengan azan. Kenapa? Selalu saya cakap, kerana sombong. Sombong dengan siapa? Bukan sombong dengan pengerusi, dengan Pak Imam tak, dengan ketua kampung tak. Sombong dengan Allah. Sombong dengan Allah. Sombongnya apa? Allah sediakan ganjaran pergi berjamaah, keluar rumah tu satu langkah, satu je langkah, belum langkah kedua, Allah ampunkan satu dosa, Allah beri satu pahala, Allah naikkan satu darajah dalam syurga. Sombongnya itu pun tak nak ambil. Sombongnya apa? Dah cukup lah ya Allah, tak apa. Kalau kau tak bagi aku, tak ampunkan satu dosa pun tak apa. Engkau tak beri aku satu pahala pun tak apa. Engkau tak nak naikkan aku satu darjah dalam syurga pun tak apa. Ini manusia sombong tak? Kemudian masuk masjid, masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ni i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Masuk masjid tu sombongnya orang, masuk masjid pun tak nak. Padahal Allah Taala sediakan. Orang yang masuk masjid dengan niat i'tikaf, dia duduk i'tikaf, Allah bagi ganjaran, Allah benakan dia setiap kali i'tikaf dengan 3 parit. Sahih tuan cerita hadis tu. 3 parit tu berapa? 1 parit seluas langit dan bumi, luasnya. Apa kerja 3 parit tu? 3 parit tu memisahkan kepanasan kita daripada api neraka. Api neraka panas banget. Sombongnya manusia sekarang, ya Allah. Nabi kata apa? Ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Tempat Allah paling suka masjid-masjid. Tapi kenapa kita tak buat amal ibadah tempat Allah paling suka? Soalan kita hanya melabelkan tempat yang kita sembahyang di rumah, kita kata ini tempat yang paling Allah suka. Tak ada kan? Dalam hadis, ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Tempat Allah paling suka kat dunia ni masjid. Subhanallah. Jadi hari ni kenapa tak dapat sediakan diri? Sehat, tak buta, tak hujan, tak licin. Bukan pakaian sempurna. So semua yang lalu tu. Pakaian sempurna, rumah tak jauh. Apa lagi? Kelengkapan cukup. Kenapa tak dapat hadir? Kerana dalam hati tak ada sifat tawadhu dengan Allah Ta'ala. Orang yang datang, dia tawadhu, dia panggil ya Allah. Macam mak panggil, Farudin, ya mak, terus datang. Allah sukanya macam mana mak? Buat kerjanya, buat. Kita pun terus buat. Ini Allah panggil setiap seorang. Berkomandang punya kuat. Tak datang, macam mana kita nak jawab depan Allah? Dengan mak panggil datang, kata mak buat ni, kita terus buat. Dengan Allah, kalau kita Allah panggil terus datang, buat ni, apa buat ni? Solat berjamaah ramai-ramai. Allah menyukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi maka dengan keuzuran ini juga seorang itu terlepas dari dosanya meninggalkan solat berjamaah yang dikatakan kalau pendapat kata fardu ain tadi. Dan begitu juga menggugurkan hukum makruh bagi pendapat yang mengatakan solat berjamaah itu sunnah muakkadah. Okey, tuan-tuan, kita berpegang solat berjamaah fardu kifayah. Fardu dituntut. Ada pendapat yang lain, pendapat lain mengatakan solat berjamaah sunat muakkadah.
Tuan-tuan, bezakan. Sunat muakkadah ni, kalau siapa tinggalkan, makruh. Jadinya, siapa meninggalkan solat berjamaah, hukum dia makruh. Berapa banyak makruh dah Ramadan ni nak buat. Sedangkan di Ramadan, kata kalau hadis-hadis, wa qiyamal lailatan tatabu'an, bangun malam lah, solat-solat sunat. Tak termasuk yang 17 rakaat. Tak termasuk yang 17 rakaat. 17 rakaat tu sunat muakkadah. Ada pendapat mengatakan sunat dituntut. Siapa tinggalkan perkara-perkara sunat yang dituntut, hukumnya makruh. Berapa banyak yang makruh kita buat dalam Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala lembutkan hati kita. Bila dipanggil kita, alhamdulillah, syukur sangat. Kita tak tahu sampai bila lagi kita boleh buat macam ini. Dalam hadis Nabi sebutkan apa? Man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Siapa yang hati dia lunak dengan masjid, lembut dengan masjid, apa dia? Allah panggil kita datang. Allah panggil, senang itu je istilahnya. Alifallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Allah akan berlembut-lembut dengan kita. Ini jalan-jalan untuk tarik rahmat ridhanya Allah. Mana tahu dalam matinya kita nanti asbab sungguh-sungguh tuan kita ke masjid, mudah sangat kematian. Subhanallah. Allah berlembut. Itu dia man alifah. Apa alifah? Lembut. Man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Anda siapa? Untuk kita lah. Siapa yang lembut dengan masjid? Maksudnya tadi panggil kita datang, ya Allah. Sakit, ya Allah, aku datang. Baru esok ada jawapan tempat Allah. Sakit pun aku cuba datang. Tuan-tuan kasih dia Allah subhanallah. Kita dah jumpa dua dah pendapat. Kalau siapa yang meletakkan solat fardu berjamaah sebagai fardu ain pun, wajib pun, dia masih boleh meninggalkan fardu berjamaah sekiranya perkara-perkara yang lalu itu diuzurkan. Macam saya sebut sebagainya tadi. Dan siapa yang berkata pendapat solat berjamaah itu sunat muakkadah pun, dia dilepaskan. Tapi kalau dia tak uzur, dia tak sakit, tak susah untuk ke masjid, kalau dia berpendapat solat berjamaah itu sunat muakkadah, kita kata fardu kifayah. Jangan salahkan pendapat tu. Maka orang ini makruh sembahyang solat-solat. Orang perempuan jaga-jaga. Subuh, asar, subuh, maghrib, isyak dia ada. Zuhur, asar macam mana? Kat rumah. Kalau ada teman berjamaah dengan wanita yang sama, anak, emak, nenek, maka dia tetap dituntut berjamaah. Kalau dia tak berjamaah, hukumnya makruh. Kerana apa? Kerana kita beri ruang dan peluang. Ruang apa? Ruang untuk dia datang dekat, dan peluang untuk dia robek kita punya khusyuk. Jaga-jaga tak? Makruh hukum perempuan solat bersendirian kalau dia ada kawan. Kalau tak ada, tak apa. Kerana apa? Pasti solat kita tak akan sempurna kalau seorang-seorang. Kerana apa? Markahnya satu. Kemudian kita beri dia ruang datang, dan peluang merobek kita punya khusyuk. Habis. Sebab Nabi sebut apa? Kalau kamu solat bersendirian, kamu tak ubah seperti domba. Apa domba? Kambing yang jalan bersendirian di lereng-lereng bukit, maka kamu akan cepat dimangsa oleh serigala. Nabi buat tamsil, dinisbahkan, ditamsilkan, dimisalkan. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, tak ubah macam kambing. Khusyuknya mana? Kambing terus habis dibaham serigala. Kita sembahyang seorang-seorang, habis khusyuk kita dibaham dengan syaitan. Tonton, jangan menyerah kalah. Kita sembahyang berjamaah ni, kita patahkan tulang dia. Dia huru hara dia dibuatnya kalau kita sembahyang. Lagi huru hara syaitan kalau kita berjamaah. Subhanallah. Perkara inilah sekarang dilalai dan dicuai, ditinggalkan sekarang. Ini ada lagi Ramadan ni tuan, kerja jaga penuh-penuh sebolehnya, dapat 5 waktu ni, yang lelaki lelaki balik ni, sampaikan. Ramadan tak lama lagi, sampaikan supaya ganjarannya tu berlipat ganda lagi. Nanti kantong cukup lah, nanti tambang cukup, nanti ridhonya Allah tu mudah-mudahan cukup. Subhanallah. Persoalannya,
Adakah seorang yang meninggalkan solat berjamaah dengan salah satu sebab dari sebab-sebab yang dinyatakan dulu tu? Okey, apa tadi yang daripada mulalah hujan lebat, sangat sejuk, sangat panas, sangat lapar. Orang sekarang bukan sangat lapar, sangat kenyang. Orang yang badan sangat gemuk, rumah sangat jauh, apa lagi? Sangat susah. Apa? Macam-macam perkara. Dia tak pergi berjamaah. Soalnya apa? Persoalannya, adakah seorang yang meninggalkan solat berjamaah dengan salah satu sebab dari sebab-sebab yang dinyatakan tadi itu? Yang tadi yang kita dah baca yang lalu lah. Masih dikira mendapat pahala solat berjamaah. Tuan-tuan, puan-puan sama ni. Memang orang yang istiqamah solat subuh berjamaah. Istiqamah isyak berjamaah. Lelaki istiqamah 5 waktu berjamaah. Tiba-tiba kita dihadiri. Kita dimusibah dengan sakit. Begitu nak serbuat di sini. Kalau kita tak datang berjamaah, dapat ke tidak pahala berjamaah kita? Kita cuba cari penyelesaian. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' orang yang dulu biasa berjamaah, kemudian hari ini dia tak datang berjamaah. Kerana apa? Kerana hujan sangat lebat. Kerana apa? Kerana dia dah mula rebonding mukanya jadi cantik handsome. Jadi dia takut nanti datang dimurat dengan tuan pengurusi. Dia terlalu cantik. Dulu dia tak cantik. Kan ada yang lepas kan, orang yang amrat cantik sangat. Salah tak kalau saya cakap orang kaya raja yang tak sembahyang berjamaah kerana dia sangat cantik? Salah ya? Minta maaf dengan orang sini. Kenapa tak berjamaah? Kerana saya sangat cantik. Tak apa, tak pergi. Jadi kata Imam Nawawi, orang ni walaupun dulunya dia solat berjamaah, kemudian dia tak pergi jemaah atas sebab-sebab tadi tu, dia kata tidak ada hasil baginya fadilah berjamaah. Dia sakit, dia jaga orang nazar, zuhur atau maghrib, kenapa tak begini? Saya jaga orang sakit, tak ada siapa yang nak jaga. Kenapa tak pergi? Saya jaga orang nazar, tak ada siapa nak tunggu. Orang ni tak pergi masjid. Kata Imam Nawawi, orang ini kalau disembahyang seorang-seorang tak dapat ganjaran pahala berjamaah. Tak apa, kita lihat yang kedua. Pada pendapat Imam Rawiyani, boleh menyatakan apa? Daripada Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali kata apa? Kita tetap, maknanya hasil baginya fadilat berjamaah. Kita tetap dapat pahala solat berjamaah. Sepanjang Ramadan memang kita datang berjamaah hari-hari subuh, zuhur, asar. Di ketika itu pula tak dapat datang kerana sebab-sebab yang lalu. Maka kata Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali, orang ini kalau tak pergi berjamaah pun dia dapat ganjaran pahala berjamaah sebab dia dulu adalah orang yang sentiasa menjaga solat berjamaah. Kita peganglah yang ini. Yang sana pun boleh pegang juga. Akannya jikalau dia kata dikosakkannya apa? Akan berjamaah jikalau tak ada uzur. Ya Allah, ni kalau hujan tak lebat aku pergi ya Allah. Ni kalau tak sakit aku pergi ya Allah. Tak mampu ya Allah, aku sembahyang kat rumah. Ya Allah, ni kalau tak jaga orang sakit ya Allah, aku pergi ya Allah. Itu maksudnya kena qasatkan. Akan berjamaah jikalau tiada uzur. Jadi pendapat yang kedua, kita pegang siapa-siapa yang biasa istiqamah dengan solat berjamaah, kemudian dia sakit, dia tak dapat berjamaah setahun, 2 tahun dia tak pergi. Setahun 2 tahun tak pergi tu, dah pahala percuma je. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh macam kita juga lah, sukanya sayangnya Allah pada kita. Dia dalam satu hadis apa? Ni ada lagi beberapa malam ni kan. Siapa-siapa yang dia datang ke tempat tidur dia, kemudian dia berniat nak bangun malam untuk solat sunat, kemudian dia tertidur sampai subuh, dia tetap diberi ganjaran pahala bangun malam yang macam dulu dia buat. Ini sayangnya Allah, dia tak nak kita rugi lah. Allah pun tak nak kita rugi. Tak ada rugi pun bagi Allah kalau kita tak bangun malam. Tak rugi pun bagi dia, tak rugi pun. Tapi Allah tak nak kita rugi. Orang yang dia niat tidur tu, dia niat aku nak bangun malam, nak tahajud. Memang kena niat hari-hari tuan, ni kena niat. Itu jelas dalam hadis disebutkan. Kemudian tertidur sampai subuh, tak bangun malam, Allah tetap bagi pahala penuh macam dia kerjakan malam-malam yang sama je. Kemudian bukan setakat itu,
Tidur dia tu dikira sebagai sedekah daripada Allah. La ilaha illallah. Allah bersedekah dengan kita. Sedekahnya sedekah tidur lena. Tidur lena sedekah. Sedekah dari siapa? Dari Allah. Karena apa? Tadi nak tidur niat Allah. Nak bangun malam ya Allah. Tidur terus, tidur batu. Dia kejut sahur terus tak bangun. Tak bangun bungkus terus, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak apa. Mudah-mudahan rupanya besok jumpa Allah. Allah, aku mohon ya Allah nak sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa ni? Sembahyang tahajud ya Allah. Aku dah niat nak bangun. Tiba-tiba bangun dalam kubur. Masya-Allah. Mana tahu dikira oleh Allah. Ya Allah. Rupanya Nabi sebut macam itu sekali. Pemurahnya Allah lah. Pada umat akhir zaman. Umat akhir Nabi. Ya Allah pemurahnya. Kerana apa? Kerana kita ni tuan-tuan puan-puan. Saya ulang lagi. Kita ni orang yang tengok ketut-ketut. Saya dah paling ketut. Tapi ibadahnya malas-malas. Dan malasnya bukan sungguh-sungguh. Ibadahnya sikit-sikit. Sebab itu Allah sediakan ganjaran banyak-banyak. Buat sedikit-sedikit. Tapi ganjaran banyak-banyak. Niat aja dan dibagi sedekah oleh Allah Subhanallah. Contoh kali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa beruntung. Dan muka surat sebelah 44. Tengok apa kata Al-Imam Subqi. Tak apa ni sebagai pengetahuan kita je lah. Ada kata tak dapat ganjaran pahala berjamaah lantar zuhur hari ni kerana tak pergi. Kita pun cakap saya selalu pergi zuhur. Pendapat pertama kata walaupun kau selalu pergi ke, ini kau tak pergi ke kerana sebab-sebab yang menguzurkan, engkau tetap tak dapat. Walaupun kau tak pergi kerana sakit, walaupun kau tak pergi kerana sebab yang dulu lah, engkau tetap tak dapat. Pendapat yang kedua, engkau tetap dapat. Untungnya itulah. Jadi semasa sehat, semasa kuat, semasa ada ruang, semasa ada peluang, kita hulu ni je banyak. Sebab apa? Nanti satu masa kita akan disekat. Tidak diberi peluang, tidak diberi ruang, tidak diberi sehat, tidak diberi kuat. Kalau di ketika itu tuan-tuan, ada orang yang tak pernah pun solat berjamaah. Tapi ketika dia sakit, dia susah, ini kalau aku sehat, aku nak solat berjamaah. Niat itu insya-Allah. Tapi pahala untuk tu, dia tak ada. Sebab dia bukan ahli jamaah. Subhanallah. Begikut Al-Imam Subqi. Dia kata apa? Hasil baginya fadilat berjamaah sekiranya ia adalah seorang yang melazimi. Ini pendapat yang ini pula. Kalau kita orang yang memang tak tinggal solat berjamaah, melazimi, iaitu membiasakan diri dengan berjamaah, menunaikan solat secara berjamaah, maka pendapat ini kita lihat di bawah. Imam Subqi kata dia dapat. Kenapa dapat? Kerana dia orang yang memang istiqamah menunaikan solat fardu berjamaah. Begitu tuan juga. Ni Syawal kan. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, macam mana dia berpuasa dahar, puasa setahun. Orang yang daripada bermulanya dia tahu tentang fadilat puasa Syawal, dia tak pernah tinggal 6 hari Syawal, 6 hari Syawal, 6 hari Syawal. Sekali 1, 4, 4, 3 ni tak dapat puasa Syawal kerana sakit. Itu pun dia sama dapat ganjaran puasa 6 hari Syawal sepanjang dulu dia buat tu, dia akan dapat. Kerana apa? Kerana dia melazimi. Begitu juga kan. Ini masuk masjid tadi RM10, RM20 tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Hari ni Allah macam dah masuk. Tak ada pula. Sekali tarik RM50. Allah, selalunya bagi 50 sen. Macam mana ni nak masuk? Nak masuk ke tak ni? Nak masuk ke tak? Ini kalau tak masuk pun insya-Allah, sebab memang kita selalu bawa 50 sen. Kita akan dapat ganjaran 50 sen kerana tak jadi masuk RM50. Tapi kan kalau masuk RM50, kita tunggu nanti 10 kali ganda RM50 satu Syawal anak kita bagi. Allah, aku bagi, tak pernah bagi, kenapa bagi 500? Allah susunkan rezeki tu. Dulu nak masuk 50 sen, terbawa RM50, tak ikhlas tu. Tapi masuk, ya Allah, barakahnya ni kalau ada ganjaran pahala, Allah kau sampai ganjaran pahala untuk mak abah, ya Allah. Ini kalau ada keluarga aku yang sakit, ya Allah kau sembuhkan, ya Allah. Kalau ada yang sempit, ya Allah kau lapangkan, ya Allah. Tadi mula tak ikhlas, masuk kat yang tertinggal dah, jangan kira, balik jangan cari lagi. Mana tadi RM50? Oh lupa masuk, jangan cari lagi, dah lupa. Ini tuan-tuan, dia dapat esok tunggu 10 kali ganda tu Haji. Nanti hari raya, ya Allah, anak ni biasa bagi RM50, kenapa pula bagi RM5,000 ni?
Oh dulu kita bagi 50 ringgit 10 kali. Ini Allah Ta'ala punya kerja lah. Ini lagi Ramadan. Ada masa Nabi bersedekah di bulan Ramadan macam air berlalu. Tak sempat pegang lama, orang bagi dia keperluan, dia pindahkan ke orang lain. Ya Allah. Kenapa? Nabi pun ingin sangat ganjaran yang besar di Ramadan Karim. Allah. Subhanallah. Kita lihat ini hadis dia. Hadis apa? Orang yang selalu buat perkara itu, kemudian di saat dia sakit, dia ada kesempitan, dia tak boleh buat, dia dapat ganjaran pahala. Kita lihat. An Abi Musa radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman aw sahihan. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang hamba Allah sakit atau musafir, maka dituliskan untuknya pahala sebagaimana dituliskan untuknya pahala semasa ia bermukim atau semasa ia sehat. Ini hadisnya. Dulu masa sehat jaga sembahyang 5 waktu tak? Jaga kan? Maka masa sakit dia tetap dapat pahala walaupun sembahyang kat rumah seorang-seorang. Zuhur seorang. Kenapa? Sakit. Dulu masih sehat sembahyang berjamaah. Dulu sehat memang saya jaga berjamaah. Maka orang ni setiap kali dia sembahyang zuhur seorang, dia dapat ganjaran pahala 27. Itu sekali. Ini jelas. Dan dulu masa di kampung, masa bermukim, bermustautin, dia jaga tak solat berjamaah. Dia jaga. Tiba-tiba dia bermusafir, dia tak dapat nak solat berjamaah. Musafir dia tu, dia dapat ganjaran penuh pahala berjamaah. Ini hadis dia. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Sabdanya apa? Iza marida, apabila seseorang itu sakit, ya, iza maridal abdu au safara, dia sakit atau musafir, kutiba lahu, tetap dia ditulis. Apa? Mithlu ma kana ya'malu muqiman au sahihan. Akan ditulis seperti mana dulu dia amal masa dia berada di tempat kampung. Ditulis apa? Dia ditulis pada dia amal masa dia sihat dulu. Ini untungnya tuan. Sebab itu saya suka kata, rebutlah ruang dan peluang. Ada peluang masa ni kita akan disekat nanti perkara-perkara itu. Tuan-tuan, saya tak nafikan. Saya pun sama, kita tak nafikan. Ini kita sihat, masa kita buat. Kita akan disekat nanti masanya. Akan diberi tak sihat kan? Ini ruang terbuka. Nanti satu masa akan ada ruang tertutup. Tak mustahil kan perkara ni berlaku. Tak mustahil. Jadi di sini berkata penyusun Tuhfah al-Muhtaj, pendapat yang lebih aujah dalam 3 pendapat. Okey. Mana pendapat yang lebih aujah? Apa pendapat yang pertama? Tak dapat pahala berjamaah. Yang kedua, dia dapat penuh berjamaah, tapi dia qasad kalau sihat dia nak pergi. Okey. Yang ketiga, dia memang orang yang istiqamah, melazimi berjamaah. Kita nak tengok dalam 3 pendapat ni mana yang aujah. Apa aujah? Yang lebih terdepan, lebih terpilih. Maka dinyatakan dalam kitab Tuhfah Muhtaj, pendapat yang lebih aujah, lebih kuat ialah hasil mendapat fadilat berjamaah. Orang yang menghimpunkan di antara 2 perkara. Yang pertama, dalam sembahyang dia kena apa dia? Orang itu mesti orang yang melazimi, dan kedua, dia mesti qasad kalau dia tak uzur dia nak datang. Pertama, dia memang orang yang melazimi, selalu berjamaah. Yang kedua, dalam dia sembahyang di rumah, ini ya Allah, kalau tak uzur aku datang ya Allah. Dia kena qasadkan. Ini ya Allah, ni subuh ni ya Allah, kalau tak sakit aku datang ya Allah. Tak ada kemampuan hari ini. Maka dua itu disertakan, dan pendapat ini lebih yang lebih kuatlah. Maka diterima dengan 2 syarat. Satu, siapa mereka? Orang yang memang istiqamah dengan berjamaah. Siapa mereka? Orang yang dia letak satu azam. Ini ya Allah, kalau aku sihat aku begini ya Allah, macam biasa aku akan pergi. Subhanallah. Kita lihat, habiskan sedikit lagi. Keuzuran ini juga menggugurkan hukum makruh bagi orang yang tidak dapat mendirikan solat berjamaah walaupun di rumahnya. Tuan-tuan, hari ini kita kata kita tak boleh berjamaah di masjid sedangkan kita selalu berada di masjid. Gugur tak apa, terlepas. Kemudian bila kita tak boleh pergi masjid, ada lagi masalah. Boleh tak berjamaah di rumah? Itu soal kedua. Okey, kita lepas tadi. Masalah ni, kita tak boleh ke masjid untuk solat zuhur berjamaah.
boleh tak dibuat di rumah berjamaah? Kenapa tak pergi masjid berjamaah? Kerana hujan lebat sangat hari ini ni. Ini tak boleh ni. Kerana memang kita jauh susah perjalanan. Tak kira lah alasan yang dulu. Sedangkan di rumah kita ada teman untuk salat berjamaah, kita tak buat. Kita dapat ke tak? Kita tengok ayat ni pula. Keuzuran ini juga menggugurkan hukum makruh bagi orang yang tidak dapat menunaikan salat berjamaah walaupun di rumahnya. Bermakna hari ini ayat ni tak boleh pergi masjid berjamaah, dia tetap kena berjamaah di rumah. Kemudian di rumah tak boleh berjamaah kerana menunggu orang yang sakit. Dia ada 3 orang, seorang sakit, seorang kena tunggu, bergilir. Dia tunggu, dia sembahyang zuhur. Dia tunggu lagi, dia sembahyang, dia pula berdiri. Kalau ini tak mengapa, kerana memang tak boleh nak buat. 2 orang yang tunggu, seorang sembahyang, ini tak mengapa. Tapi kalau ada 4 orang, contohnya ada 4 orang, seorang tunggu, seorang tak sembahyang, 2 orang boleh berjamaah, dia tetap makruh meninggalkan berjamaah di rumah. Ini kerja tuan-tuan, solat berjamaah. Sekali lagi tu, ada 4 orang tunggu, seorang yang sakit, dia rasa dia tak boleh pergi ni, memang nak kena jaga dekat, nak nazak contohnya lah. Seorang tunggu, seorang tak berjamaah, 2 orang berjamaah, tuan-tuan. Maka yang tak berjamaah tu tak dihukumkan makruh kerana giliran dia. Yang 2 orang tadi, ialah maksudnya dia boleh, sedangkan dia boleh lantik seorang jadi imam, dia tak buat pun berjamaah di rumah, hukumnya makruh. Ini tuntutan solat berjamaah bagi kita. Okey, bagi orang yang tidak dapat menunaikan begitu Namun demikian, sekiranya ia masih dapat, tengok ni ayatnya. Sekiranya tadi yang menunggu orang sakit di rumah masih dapat menunaikan solat berjamaah di rumahnya, patut dia boleh buat. Memang dia boleh buat. Kalau 4 orang, memang patut dia boleh buat. Tetapi ia sengaja solat seorang diri, maka tetap hukumnya makruh solat itu. Contoh hari ini subuh tak dapat pergi, suami isteri tak dapat pergi kerana hujan. Terlepas tak dia? Terlepas kerana dia biasa memang orang yang tak pergi. Tapi di rumah, dia kena berjamaah tak? Kena. Kalau dia tak berjamaah, hukumnya makruh. Okay, orang yang hari ni tak ada apa masalah, memang dia tak pergi. Ini double makruhnya. Dia jaga dalam solat berjamaah. Kerana makruh hukumnya solat bersendirian. Datang masjid lewat, tuan-tuan puan-puan, jemaah perempuan ke jemaah lelaki, datang ke masjid lewat. Kita musafir lalu. Kemudian ada orang yang belakang, ada yang sembahyang sunat. Kita lalu zuhur. Kita nak sembahyang zuhur seorang-seorang kan nak ikut belakang dia. Jaga-jaga. Jangan sembahyang seorang sedangkan ada kawan. Orang perempuan pun sama. Dia kena diri di belakang orang perempuan tu, di belakang tempat sana tu, maka dia kena niat berjamaah. Kerana ada kawan. Yang lelaki, dia nampak ada orang sembahyang sunat zuhur ni, jangan dia sembahyang seorang-seorang. Kalau dia datang 2 orang tak masalah, dia dengan jamaah dia 2 orang, tapi dia seorang. Tengok ada lagi orang salat berjamaah zuhur, walaupun itu dah duduk tahiyatul akhir, kita kena masuk takbir, duduk tahiyat akhir. Orang tu sembahyang sunat lepas zuhur, kita nak sembahyang fardu zuhur. Begitu sekali tuan-tuan, takut berlakunya makruh pada sembahyang kita seorang-seorang, ikut selesai masalah. Tapi ramai yang sekarang datang masjid 10 orang, 10 sembahyang seorang-seorang, tak apa benda masalah pun tak tahu. Sedangkan dalam hadis, Allah suka 2 orang solat berjamaah berbanding 4 solat seorang-seorang. Kemudian Allah suka 4 orang berjamaah berbanding 8 orang sembahyang seorang-seorang. Kemudian tu Nabi kata apa? Allah suka 8 orang berjamaah berbanding 100 orang sembahyang seorang-seorang. Kenapa kita tak boleh berjamaah? Dalam hadis tak sebut pun Allah lebih suka seorang, tak. Allah lebih suka 2 orang berjamaah berbanding seorang-seorang, tak pun. Rosak. Begitu sekali kedudukan kelebihan berjamaah. 2 orang berjamaah Allah lebih suka daripada 4 seorang-seorang. 4 berjamaah Allah lebih suka sembahyang 8 seorang-seorang. 8 berjamaah Allah lebih suka 100 orang sembahyang seorang-seorang. Ganjaran meningkat begitu sekali. Subhanallah. Jadinya kita nak kata apa? Kerana makruh hukumnya solat bersendirian. Sekalipun hasil syiar dengan perkara-perkara yang lain, seperti ia tetap azan di rumah. Azanlah kuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiran sebelum itu syiar sembahyang. Itu syiarnya masuk waktu sembahyang, azan. Rumah ni azan. Dia sembahyang berjamaah di rumah.
Patut dia kuat tak pergi masjid. Dia kuat, dia tak pergi. Dia tetap makruh. Walaupun dia dah syiar, azan dah, berjamaah lagi pun dah. Kemudian dia azan dekat rumah. Ada 2-3 orang kat rumah tu. Dia tak boleh pergi. Dia azan, syiar. Tapi dia sembahyang seorang-seorang. Tetap makruh. Saya dah azan tadi. Azan pun syiar tu. Dia tetap berjamaah. Kerana apa? Kerana ada kawan. Istilah ni bukan untuk lelaki saja. Guru kita kata apa? Orang perempuan pun sama. Kalau ada teman, ada kawan untuk salat berjamaah di rumah, kemudian dia berani-berani sembahyang seorang-seorang, tak ubah macam domba yang jalan ketunggalan akan cepat dimangsai oleh serigala. Nabi kata, domba itu kita, serigala itu syaitan. Dalam sembahyang, syaitan akan merosakkan sembahyang kita, menjahanamkan sembahyang kita, macam mana serigala menjahanamkan kambing yang ketunggalan. Jadi mudah-mudahan setakat ini untuk pertemuan kita kali ini, insya-Allah kita tunggu macam mana Tuan Haji Jufri bila kita nak mula nanti Zulqa'dah ke Zulhijjah ke awal Muharram ke Safar, kita tak tahulah. Rasa ni perjumpaan penangguhan sajalah. Kita jumpa lagi rasa 4 Ramadan. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulakan saya dan tuan-tuan kita sungguh-sungguh sempurnakan Ramadan dengan satu puasa yang sempurna. Puasanya jadi sempurna dengan ada dirinya sembahyang yang sempurna, dengan ada bacaan yang Al-Qurannya, dengan ada kalimah-kalimah mohon pada Allah. Apa nak mohon? Allah, Engkau lah Tuhan yang layak disembah ya Allah. Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Allah, aku nak syurga ya Allah. Allah, aku tak nak neraka-Mu ya Allah. Mudah-mudahan di Ramadan Karim, Ramadan pintu doa dibuka, Allah kabul, Allah terima permintaan kita insya-Allah. Maaf segalanya. Mudah-mudahan tuan-tuan jadi yang pemaaf dan sekaya dan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua sampai ke Ramadan 1444 insya-Allah. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu qali hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ketiga, insya-Allah. Minggu ketiga raya. Insya-Allah. Nanti insya-Allah. Nanti ingatkan